Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin ini masih lagi sama dengan channel seadanya. Jadi pada sidang kali ini kita nak lihat satu buku. Satu buku yang ditulis oleh bekas Peguam Negara, dipanggil AGC, Attorney General AG. Siapa dia, sejarah dia dengan kerajaan, melibatkan kehakiman, melibatkan undang-undang dan dunia undang-undang sivil di tanah air kita ni yang merujuk pada common law. Jadi undang-undang common law ni terpalit dengan kita semua. Terpalit. Dia tak boleh lari dah. Kan? Cuma yang saya nak tambah dekat sini, dalam perjanjian Pangkor disebut, dan tindak tanduk dan kedudukan ketua-ketua kita yang memegang dan bersama dengan AG tadi. Ketua tu termasuk Sultan dan Raja negeri-negeri lah, atau Gubernur tu sendiri. Jadi bila kita tengok autobiografi Tommy Thomas ni kan, daripada LTTE dia tadi, cerita Daim Zainuddin, cerita 13 Mei, dan gambar-gambar dia termasuk dengan kedudukan yang dikatakan peguam-peguam yang kaya raya ni, firma-firma guaman. Kedudukan mereka bersama dengan bangsa di awan sekolah Menara Gading di Commonwealth di London tu lah kan. Jadi mereka ni lahir dan membesar di dalam satu ruang lingkup yang memegang tampuk undang-undang yang dirajakan, meraja dan diterajui oleh raja-raja kita orang Melayu. Jadi pada babak sidang pertama ni kan, melihat bicara bekas Peguam Negara. Saya pun ada tulis surat kat Peguam Negara. Banyak kali lah saya tulis surat dia, tapi sampai sekarang tak dijawab kan. Saya pun tulis surat ke Tun Mahathir Mohamad, pun tak dijawab kan. Kita tulis Istana Negara pun mereka tak jawab kan. Jadi bila saya dah tak terlupa, baru ni ada jumpa hakim kan. Jadi cerita hakim sivil kan, ni isu sivil tadi kan. Jadi sidang pertama babak melihat sistem undang-undang sivil, ke mana haknya orang Melayu, bangsa kita dan adat istiadat budaya kita. Cuma terkilan lah kan, dalam sidang pertama ni kita tengok mereka boleh berdepan. Mereka ada satu sidang majlis keampunan. Appeal lah ni, katakan pardon lah. Jadi kuasa pengampunan ni telah menjadi rutin kebiasaan dan adat daripada monarki. Raja-raja British dulu mengampunkan, melupuskan hukuman terhadap pesalah. Itu kuasa, dia kata kuasa privilege lah daripada negara yang telah dimerdekakan ataupun duduk dalam naungan atau sistem yang diambil daripada sana. Jadi kat sini kita tengok kan, civil court mengizinkan mereka berdepan dengan Raja Melayu, raja kita, orang kita, membincangkan undang-undang sivil. Ada istiadat budaya dan agama kita ni, kenapa tidak ada majlis orang macam kita kan, yang boleh berjumpa dengan mufti, yang boleh bergaduh dengan mufti ni lepas je. Kalau setakat yang saya dah tengok sekarang ni, lepas boleh bergaduh secara publik dengan mufti agama Islam negeri Perlis. Dia tertakluk kepada Raja Perlis. Lepas tu baru ni pun lepas kata dia ada hubungan baik dengan Sultan Perlis. Jadi di sebalik tabir tu, mana dia majlis yang tuanku-tuanku boleh mendengar bingkisan hati, mengambil kira permasalahan orang Melayu. Daripada dikatakan orang Melayu yang ada akal, ada otak atau berfikiran waras, yang memegang amanah atau nak tahu sejarah Melayu tu sendiri. Dekat sini kita dapati ada kepincangan. Mereka boleh duduk dengan majlis peguam, majlis cendekiawan. Tapi bila kita lihat kubur kan, pusara kita terbiar sepi kan. Kronologi sejarah kita dilepaskan kepada pengkaji-pengkaji yang dilabelkan sebagai konspirasi teori.
Telah berlaku pergaduhan sesama golongan bangsa awan raja terdahulu dengan kerabat raja mereka. Benda ni berlaku bagi sidang hadirin. Dia kata pergaduhan sesama kerabat. Di Kedahnya tadi, di Peraknya tadi, di Pahangnya tadi, di Johornya tadi, bukan kerabat pun kadang Temenggung mengambil alih. Maka mereka berkuasa dan mereka bernaung dan mengambil residen British. Maka sejak daripada situ, pandangan pemegang amanah sejarah kita digaibkan dan kita nak duduk bincang dengan raja kita isu adat istiadat Melayu, termasuk dengan pemegang Temenggungnya tadi ke, orang besar jajahannya tadi ke, penghulu ke. Sistem penghulu pun dah cacah marba, ahli politik ambil alih kan. Dan penghulu-penghulu pun seolah-olah tidak tahu akan kegemilangan bangsa dan juga tidak setaraf dengan yang dikatakan Lord Chamberlain. Tidak setaraf dengan lawyer. Seolah lawyer Mat Saleh ni lebih cerdik daripada penghulu orang Melayu. Majlis keampunan ke, majlis timbang tara bangsa kita Melayu, tanah Melayu ni tak ada. Ada gap tuan-tuan. Bila kita tengok struktur bar council, hakim besar daripada keluarga-keluarga kaya ni memegang, mengawal dan menjatuhkan hukum, dan terpalit dengan korupsinya tadi dan berbagai sistemnya tadi. Mana dia sistem perundangan Melayu, bangsa Melayu, tanah Melayu yang cantik satu masa dulu, yang telah memegang pentadbiran dan juga kelestarian yang lebih adil dan selaras dengan ketuhanannya tu sendiri. Kalau kita nak katakan kita nak letakkan undang-undang Islam tu ke depan, dia tidak akan jadi, sebab kita ni common law dengan civil law dengan syariah kecil. Ni dia terpalit. Kita orang Melayu dipegang oleh 2 perundangan, 3 sebenarnya. Tetapi hak kita adakah telah dibahaskan? Keadilan bagi orang kita ada tak dengan kepimpinannya kita, dengan ruang budi bicara, timbang tara, bercakap secara logika tadi, secara waras atas apa yang mereka menguasai kita dan kita dikuasai? Sampai bila? Peguam-peguam bagi pihak undang-undang British boleh bercakap dengan kepimpinannya orang kita. Tapi kita orang Melayu sendiri, sama ada daripada persilatannya tadi, daripada kepimpinan pemikir yang tidak terpalit dengan institusi Menara Gading Mat Saleh, orang-orang Melayu yang mengenal diri, yang tidak ada degree pun tak peduli dah, orang-orang Melayu yang mewarisi keilmuan perwatakan, ciri-ciri dan SOP warisan jiwa hati nurani sebuah bangsa yang agung satu masa dulu. Mana dia? Kenapa majlis ni tidak diizinkan berlaku? Kerana mereka tidak mahu kita bangkit. Mudah saja jawapan saya kan. Kewarasan tidak ada di dalam hendak membentuk silaturahim dan hubungan baik sesama bangsa kita, orang kita, puak kita, kaum kita dengan kepimpinan dan pemerintah yang ada di tanah air sendiri. Kita tergapai-gapai. Sedangkan sepatutnya yang didaulatkan itu orang Melayu, bahasa Melayu, agama Islam. Adat istiadat orang Melayu tu kena naik balik. Majlis timbang tara orang kita tak ada. Yang meliputi yang dikatakan tok batinnya tadi, ulama tuanya tadi, ulama yang tidak terpalit dengan duit, tokoh-tokoh masyarakat orang Melayu, tokoh-tokoh kejiwaan dan juga kebatinan orang Melayu telah ditinggalkan. Maka mereka berbahas bersama dengan kepimpinan kita menggunakan akal logika. Hati nurani jiwa telah tiada. Maka mereka terpalitlah dengan kasta, dengan undang-undang dakwah hitam, ciptaan penjajah dan akal orang putih. Hakim sudah tidak ada jiwa, membaca membuta tuli. Saya kata lagu ni saya dah kritik sistem kehakiman, tapi Tommy Thomas kritik tak apa, sebab dia peguam. Undang-undang milik siapa? Undang-undang ketuhanan itu jelas terang dan nyata. Tidak ada kezaliman. Fitrah manusiawi.
Maka kita terpaliklah. Dengan orang miskin mencuri, susu nak bagi anak makan, kena penjara melebihi orang kaya mencuri juta-juta bilion. Kongsi-kongsi gelap meraja, kartel-kartel dan juga penguasa yang menjadi anjing kepada kongsi gelap dan teraya. Termasuk ketua-ketua kita yang berpaksi dan buat perjanjian sebelum merdeka. Yang dikatakan merdeka tadi itulah. Kaya raya hidup atas penderitaan rakyat dan bangsa kita. Sampai bila? Dan kita tidak ada tempat hendak kita merujuk. Dalam perjuangan yang saya bawa dalam NGO pun kadang kita membela orang-orang tua yang kena zalim. Anak-anak kecil yang kena zalim, kita tulis surat nyata kepada kepimpinan termasuk attorney general dan ketua polis. Tak ada jawapan. Sebab kita orang Melayu ni tidak dipandang dah. Fakta, logika, termasuk kawan saya baru ni lah yang dikatakan tuan, saya ada jumpa Tuan Zainuddin yang akan berkumpul pada 25 hari bulan nanti. Dan juga kita jumpa hakim-hakim kan. Seolah-olah orang Melayu ada istiadat budaya, kejiwaan, kerohanian. Orang kita dah tak ada tempat di Malaysia ketika ini. Tempat untuk muzakarah tak ada, berbincang tak ada. Di manakah institusinya tadi? Maka bagaimanakah hendak kita membangkitkan, membangunkan dan meneruskan sebuah perjuangan kalau daripada segi undang-undangnya kita tidak ada ruang? Daripada segi kewarasannya dengan kepimpinan kita yang bergelak ketawa duduk atas meja minum cawan wine. Kepimpinan kita sudah tidak mau duduk di atas lantai dan muzakarah dengan anak-anak watan dan pribumi. Duduk tidak sama rendah, berdiri dah tak sama tinggi. Mereka lebih suka bergelumang dan bergelak ketawa dengan beratus beribu kereta dan harta karun dan juga kuasa surat kuning. Duduk minum cawan wine. Gelah. Pribumi anak watan, pejuang-pejuang warisan yang bertanjak berbusana hanya mampu bersorak dan merintih dan menangis dan meminta dijemput masuk tetapi tetap tertolak. Ini hakikat yang amat berat. Bila kita lihat kacamata peguam boleh cakap apa mereka nak, mereka boleh saman, mereka terlepas kita membicarakan hak pribumi, hak orang asli, hak tanah adat, hak kubur yang kena rampas, hak kubur kena jual ke tanah pada orang asing, dijadikan kondo. Kezaliman dan juga penderitaan pada warga tua orang Melayu bangsa kita agama Islam. Rintihan kita, adat istiadat kita, budaya kita telah hilang. Kepimpinannya tadi dan majlis dan juga saluran tadi. Kita sudah dianakti kan. Itu kadang saya kata, saya sedih lah kan. Bagi sidang undang-undang Commonwealth Country ni, preview ni kan, saya tengok hampa kibarkan bendera Palestin. Tapi tahukah kamu nasib kita di tanah air kita sendiri? Inilah kadang mungkin kot Attorney General baru ni akan layan dan sudi hantar wakil berbicara dengan saya kan. Kita nak tengok kan, apa masalah dan apakah hak dan apakah suara yang masih ada untuk orang kita. Kita bakal sambung. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.